Bersama saya pada malam okay, so macam mana? Selamat malam kepada pelajar yang baru masuk atau yang tengah on the way masuk. Okay, actually pada malam ni kita tak lama baca sesi live. Follow Lahazun Education punya live dalam program mentoring mungkin dalam kelas mentoring dalam LinkedIn. Sebelum ni kita ada live juga dekat YouTube. Cumanya kita buat berbeza sikit. Sebelum ni mungkin kita live dari kelas terus. Kita nampak terus keadaan kelas mentoring, LinkedIn dan sebagainya. Cuma kali ni kita buat khas lain punya style live kali ni untuk kita bercakap dengan penonton terus. Mungkin yang selalu join live dekat YouTube tu mungkin tak ada dalam kelas tu. Mungkin tak berpeluang untuk difokuskan. Tapi hari ni memang Sir ataupun Cikgu Faris buat ada yang bagi ada yang cakap hi ke? Siapa nama? Fida Latif. Fida Latif. Okay, so hi Fida Latif. Okay, kepada yang sedang masuk tu. Alright. So, malam ni topik kita sebenarnya lebih kepada topik KSSM tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okay. So pada malam ni kita tak ambil masa lama. Macam sebelum ni mungkin kita live sejam dan sebagainya. Hari ni kita nak ambil masa 30 minit je. Saya nak bincang. Okay, sambil-sambil korang nak tidur-tidur tu. Okay, dengar-dengarkan. Okay, kita nak cerita tentang format KSSM. Mungkin ada yang form 4 dekat sini mungkin baru first time masuk, tak tahu lagi apa KSSM dan sebagainya daripada PT3 kan. Okay, kepada yang form 5 mungkin calon SPM tahun ni. Okay, so harapnya calon SPM tahun ni tak jadilah calon SPM Pro Max. Okay, so maksud KSSM ataupun sebenarnya apa tu KSSM sebenarnya, hari ni malam ni kita nak bincangkan. Okay, secara roughly lah sebenarnya. Okay, secara roughly tingkatan 4 dan 5 apa yang kamu akan tempuhi. Okay, so dengan saya of course subjek Bahasa Melayu. Okay, saya merupakan ketua unit untuk Bahasa Melayu Lahazun Education sebenarnya. Okay, so handle mengenai pelajar dalam Bahasa Melayu, pelan pelajaran Bahasa Melayu semua di bawah saya. Baik, so tanpa membuang masa sebelum kita lengahkan lagi, kita nak cerita tentang format KSSM. Apa yang kamu akan tempuhi ataupun apa yang kamu akan hadapi untuk tingkatan 4 dan tingkatan 5 lah sekali. Okay, first thing, kamu tahu di mana SPM ataupun soalan kamu berformatkan ada 2 kertas. Kertas 1, kertas 2. Kita semua tahu lah. Kepada yang tak tahu, selamat datang ke Malaysia ataupun selamat datang ke sekolah. Okay, kepada yang tak tahu kertas 1, kertas 2. Oh, ada kertas 1, kertas 2 SPM. Okay, so kertas 1 ni kertas 1 ni apa dia? Kertas 1 ni ialah di mana dia menguji kamu punya karangan. Okay, kertas 1 ni dia menguji kamu punya karangan. Kenapa? Untuk kertas 1 ni kamu hanya dapat 2 paper saja. Ataupun 3 lah. Paling banyak 4. 4 line. Okay, kenapa? Sebab dia ada karangan bahagian respon terhad dengan karangan bahagian respon terbuka. 2 jenis saja. So ada 2 jenis karangan yang kamu akan kena buat. Okay, and then itu kertas 1. Kertas 1 ni lah bahagian pertamanya, beza respon terhad dengan respon terbuka ni apa dia? Apa beza karangan ni kat dalam kertas 1? Okay, bezanya ialah patah perkataan, bilangan patah perkataan. Okay, karangan respon terhad of course lah kita tahu dia lagi pendek daripada karangan respon terbuka. Itu sebenarnya perbezaannya. Okay, untuk respon terhad panjang patah perkataannya adalah 200 hingga 250. Okay, untuk karangan respon terbuka pula 350 patah perkataan dan ke atas. Melebihi, dia minta melebihi. Itu time tu kamu buat novel tak bro? Kalau sempat lah. Okay, so dekat sini kita tahu kertas 1 ni menguji karangan. Okay, so tips untuk kertas 1 ni saya share sikit. Tips untuk kertas 1 ni, kalau kamu jawab kertas 1 ni, mungkin ada cikgu yang akan keluarkan format yang sebenar dalam exam tak lama lagi, mungkin pertengahan tahun nanti. Okay, ataupun awal tahun mungkin ada sekolah baru nak start awal tahun. Okay, berkemungkinan karangan respon terhad dan respon terbuka ni akan ditanya ataupun dikeluarkan oleh cikgu kamu. Okay, tips dia ialah kalau kamu dapat soalan kertas 1 ni, first thing first, kamu jangan terus buat ikut urutan sebab dia akan bagi yang first karangan respon terhad. Selalunya pelajar akan terus jawab itu. Apa soalan first datang, itulah dia jawab dulu. Okay, so dekat sini pada saya selalu cakap kepada murid-murid saya sendiri. Okay, kalau untuk jawab soalan jenis karangan ni, nak buat mana dulu? Buat respon terbuka dah. Buat respon terbuka dulu. Kenapa? Ini lebih kita panggil menjimatkan masa. Time tu
time kamu dapat nak jawab soalan exam tentu tengah fresh, idea tengah banyak. So jangan buang idea kamu dekat karangan respon terhad. Kita ada respon terbuka 350 ke atas. So settlekan yang itu dulu, and then baru settlekan karangan respon terhad. Respon terbuka dia settle dulu, lepas tu baru buat terhad. Okay, selalunya yang buatkan tak cukup masa dan sebagainya, dia orang start dengan karangan respon terhad. So bila mereka ni start dengan karangan respon terhad ni, okay, idea semua curah-curah kat situ. Okay, so padahal dekat situ terhad patah perkataannya dia tak boleh nak goreng sangat ataupun nak huraikan sangat, dia tak boleh. Okay, lepas tu dia ada 350 ke atas. Tadi baru settle 280, contoh dia buat patah perkataan 280. Okay, lepas tu dia jumpa pula kena buat 350 dan ke atas. Dia jadi jam di situ. Okay, so nak mengelakkan bagi yang tak sempat dan sebagainya, itulah cara ni. Right, so apa nama, kita tahu dah kertas satu tu, okay, dekat situ, and then kamu punya grading kepada yang baru masuk form 4, kamu punya grading tiada lagi A solid saja. Dia dah ada A minus, A solid dan A plus. Okay, SPM nya format grade lah. Okay, itu mengenai kertas satu sedikit sebanyak. Okay, and then kita pergi jump ke kertas 2. Dekat kertas 2 ni pula ialah apa? Kertas 2 ni dekat bahagian ni lah yang disoal dia pasal novel. Dekat sini jugalah ditanya pasal prosa, cerpen. Dekat sini dia masukkan juga sajak. Okey, dekat sini juga dia masukkan soalan tata bahasa. Soalan tata bahasa pun dekat sini. Okey, lepas tu dia masukkan juga dekat sini karangan jenis rumusan. Okey, karangan jenis rumusan. Okey, so mungkin saya boleh tuliskan sedikit kepada pelajar yang sedang menonton. Okey, kertas dulu ni ada apa? Kertas dulu dia ada novel, dia ada tata bahasa, dia ada dekat sini juga bahagian cerpen, dia ada juga dekat sini bahagian peribahasa. Di sini juga karangan jenis rumusan. Dekat sini juga lah bahagian pemahaman. Dahsyat guys, memang dahsyat. Dekat sini juga lah bahagian bina ayat. So actually basically inilah dia untuk bahagian kertas kita panggil kertas 2. Okay, dia lebih praktikal je ni, novel atau bahasa. Maksudnya cikgu nak bagi tahu sikit maklumat pasal novel kepada mereka-mereka. Kita tahu sekolah belum start lagi. Okey, sekolah belum bermula lagi, tapi soon. Okey, dah nak bermula. Okey, actually dekat dalam kelas sebelum ni ataupun cikgu sebelum ni, okey, memang saya selalu emphasize kan, maksudnya tekankan sebab novel ni dia tak adalah dia bahan bacaan. So bila kamu baca dulu, kamu tak perlu tunggu cikgu untuk terangkan. Novel dekat tempat kamu Lieutenant Nan, contoh untuk yang KL, okay, untuk KL Negeri Sembilan, Perak, okay, Selangor, okay, so Lieutenant Nan. Dan tingkatan 5 nya Tirani. Okay, so benda novel-novel sebegini sepatutnya dibaca dulu oleh pelajar dan tunggu validation ataupun nak fahamkan lagi je di sekolah dengan cikgu. Okay, so bila sebab novel ni soalannya kamu memang kena kuasai cerita novel tu. Okay, kamu soalan-soalannya semua berkait pasal novel. Cerita, kita pun nanti kena bagi contoh, kita kena bagi pengajaran. Okey, so dekat situ bila bagi nilai, contoh kan, nilai persoalan, okey, pengajaran, okey, semua tu kita kena bagi berserta dengan contoh. Okey, novel ni kita kena bagi bukti. Kalau soalan tu minta nilai, okey, kamu cakap ada nilai tanggungjawab. Kamu kena buktikan dalam novel tu dekat mana yang menunjukkan nilai tanggungjawab tu. Scene mana, babak mana. Begitu. Sebab itulah kita kena tahu the full novel. Kita kena kuasai cerita dia. Okey, nasihat saya baca dulu novel tu kalau dah dapat lah. Mungkin ada setengah sekolah atau setengah pelajar kata ada juga yang beritahu saya yang belum dapat lagi novel dan sebagainya. Tak apa. Pada yang dah dapat, mana yang form 5 dah dapat tu boleh baca dulu. Go through dulu. Alright? Itu mengenai novel.
Dekat novel ni dia boleh tanya macam-macam. Dia boleh tanya persoalan, dia boleh tanya nilai, dia boleh tanya tema, dia boleh tanya latar tempat, latar masyarakat. Banyak dekat novel ni. Dia boleh tanya peristiwa. Okay, so selalunya novel ni dia akan bagi pilihan. Soalan ni dia akan bagi pilihan. Dia akan listkan semua novel yang ada. Okay, daripada tingkatan 4 dan tingkatan 5 untuk semua negeri. Okay, and then dia suruh kamu pilih. Okay, pilih novel yang kamu dah tahu ataupun dah pelajari. Itu dah format novel. Sikit sebanyak lah. Kita tak bagi deep. Okay, itu novel. Tata bahasa ni pula, kamu ada bahagian kesalahan tata bahasa, kamu ada bahagian kesalahan penggunaan istilah, kamu ada kesalahan penggunaan bahasa, soalan macam itu. Okay, dia bagi ayat dan dia minta kamu keluarkan kesalahan bahasa dia, keluarkan kesalahan penggunaan istilah dia. Macam itu. Okay, itu tata bahasa. Lepas tu ada juga bahagian kedua tu, dia tanya pasal kesalahan bahasa dan istilah. Okay, kesalahan bahasa dan istilah. Lepas tu satu lagi kesalahan imbuhan. Okay, ada juga. Okay, so kat situ menguji tata bahasa kamu. Okay, untuk kamu scan ayat yang dia bagi tu, untuk kamu detect yang mana salah. So bila kamu tak kuasai at least basic tata bahasa, dia akan menjadikan kamu sukar lah untuk menjawab. Okay, so ini tata bahasa serba sedikit. Okay, maaf. So kita ada juga bahagian kedua ni, kita ada cerpen juga. Okay, cerpen. Kalau kamu dapat novel, kamu akan dapat satu lagi buku antologi tu. Dalam buku antologi tu ialah, dalam tu ada sajak, ada pantun, ada syair, ada cerita dan sebagainya. Ada cerpen ni. Okay, cerpen ni terbagi kepada dua. Satu prosa moden dengan prosa tradisional. Selalu yang menjadi halangan ataupun menjadi kata apa, batu penghalang. Batu penghalang untuk pelajar jawab dengan cemerlang ialah bahagian prosa tradisional. Adalah bahasa Melayu klasik ataupun bahasa Melayu lama. Okay, so dekat situ mungkin ada perkataan-perkataan yang kita first time dengar, contoh macam hatta, arakian dan sebagainya. Itu perkataan-perkataan yang digunakan dalam prosa tradisional. Sebab itu kalau kata kita tak biasa baca prosa tradisional ni, bahasa-bahasa tu dia akan jadi ganjil lah untuk kita. Okay, so itu mengenai cerpen. Okay, and then contohnya ada sejadah rindu dan sebagainya. Itu antaranya. Okay, jaket kulit kijang. Okay, so cerpen ni pun, cerita dalam cerpen ni pun dia ada cerita tau. Okay, cerpen ni juga. Okay, so cerita tu pun kamu kena mahir juga. Sebab soalan ni lebih kurang macam novel. Dia boleh minta scene ataupun dia boleh minta kamu yang luar petikan. Selalunya soalan cerpen ni dia akan bagi keratan petikan lah. Okay, berdasarkan full buku tu dia akan ambil satu kerat. Okay, ikut dia suka. And then dia bagi kat situ. And then katakanlah satu dia minta nilai dalam petikan tu, kamu baca petikan tu, and then kamu baca nilai, kamu bagi tahu nilai dia apa. Satu lagi pula dia boleh minta, dia nak nilai yang sama cuma di luar teks yang dia bagi. Tu yang menjadi apa, kita panggil kesukaran untuk pelajar lah. Kalau dia tak kuasai full cerita, sebab dia tak ada idea lah apa yang dia baca, dia tahu. Okay, itu sedikit mengenai cerpen. Okay, kepada yang pelajar-pelajar sedang menonton ni, boleh suarakan ataupun ada soalan-soalan ke, okay, boleh tanya dekat ruangan komen tu. Komen. Okay, lepas cerpen, dalam kertas 2 ni juga kita ada bahagian soalan peribahasa. Okay, peribahasa ni dia boleh keluar ada macam jenis. Satu daripadanya ialah dia bagi situasi. Okay, dia bagi situasi. Kamu yang perlu tentukan situasi ni sesuai dengan peribahasa jenis macam mana. Okay, dekat situ. Itu satu contoh, satu jenis. Satu lagi soalan peribahasa ni, dia boleh keluar juga dalam bentuk dia bagi peribahasa, kamu yang kena tentukan maksud dia apa. Ataupun dia bagi peribahasa siap dah, cuma kamu kena bagi peribahasa lain yang sama dengan maksud peribahasa tu. Ini satu lagi cabaran. Ini untuk peribahasa. Peribahasa ni merupakan satu topik fakta lah, boleh katakan, saya katakan topik fakta sebab peribahasa ni dia tetap. Okay, peribahasa ni tetap, dia tak boleh diubah-ubah dan sebagainya. Okay, sebab apa? Contohlah, kalau katakanlah kita jumpa kesalahan tata bahasa dalam satu peribahasa ni. Okay, satu peribahasa tu kita pun dah study bahasa tata bahasa, kita tahu, and then kat sini ada silap. Betul, tak boleh.
Macam mana peribahasa tu di-establishkan. Di-establishkan macam mana di-establishkan, macam gitulah kita guna bulat-bulat. Sebab kita tahu peribahasa ni merupakan bahagian aliran sastra. Okey, bahagian aliran sastra. Aliran sastra dengan aliran kita yang di sekolah ni dia tak berapa sama. Dia tak sama. Dari segi mana? Dari segi tata bahasa, penyusunan perkataan, pilihan perkataan, dia berlainan. Okey, so jangan confuse. Itu mengenai peribahasa. So peribahasa ni macam tahun ni SPM KBSM baru-baru ni antara peribahasa yang ditanya lah. Okay, ni SPM KBSM lah. Tapi dia sama juga. Dia ada orang pun ada soalan peribahasa. Kamu pun KSSM pun ada soalan peribahasa. Peribahasa yang keluar ialah kita panggil apa? Ayam tambatan. Okay, ayam tambatan. Okay, so itu antara peribahasa yang dikeluarkan. So peribahasa ni saya nak make it clear juga. Saya nak cakap kat sini, jangan kamu sempitkan pemikiran kamu. Mungkin ada yang sempit, tapi jangan sempitkan lagi. Jangan sempitkan lagi. Bila kita cakap peribahasa je, mestilah bab kata pepatah, mestilah persis kata mutiara, mesti yang macam gitu je. Okay, actually simpulan bahasa ni kepada mereka yang selalu join bengkel research. Okay, saya ada maklumkan bahawa peribahasa ni pecahannya banyak. Antaranya apa? Kita ada yang kamu kata bab kata semua tu. Bab kata tu ialah bahagian pepatah dan dia di bawah peribahasa. Okey. So, seterusnya kita juga ada dalam bahagian simpulan bahasa. Simpulan bahasa ni kalau kepada yang belum pernah dengar lah ataupun tak pernah dengar lagi, simpulan bahasa ni ada memang dua patah perkataan. Ringan tulang. Bukan dua patah perkataan, dua perkataan. Okey, ringan tulang. Contohnya berat tulang. Okey, telinga kuali. Okey, banyak lagi. Itu pun peribahasa. And then kita ada bidanan, kita ada perumpamaan. Nak cerita kan memang 3 hari kita punya live kan. Okey, tak boleh nak cerita deep tapi nak bagi tahu macam mana soalan peribahasa. Okey. Selepas peribahasa, kita ada bahagian ataupun bukan kita lah sebab saya dah habis. Dah tak habis SPM, kamu lah, bukan kita. Kamu semua, you all semua akan ada bahagian rumusan. Rumusan ni mungkin ada yang tanya, macam ada setengah pelajar tingkatan 5 saya tanya, apa beza je KSSM dengan KBSM punya rumusan? Lain senior-senior kamu ataupun abang-abang kamu yang KBSM tengah exam tu, dia punya ada rumusan juga, formatnya. KSSM pun ada, cuma memang berlainan teruk lah. Bahasa orang sekarang berlainan teruk. Memang berlainan berhabis orang kata. Okay, memang lain pun. Sebab dari segi contoh dulu rumusan dia bagi petikan, kamu cari saja. Okay, tapi yang ini rumusan dia lebih kurang macam PT3 kamu. Dia punya rumusan. Apa yang sama? Dari segi dia tak bagi tema, tak bagi kata kunci, tak bagi format. Okay, dia tak bagi yang tu. Sama lah untuk KSSM kamu punya SPM ni pun rumusan dia, formatnya dia tak bagi. TKF, tema kata kunci dan format. Kepada yang tak tahu TKF tu apa, basically tema. Okay, kata kunci tu apa? Berdasarkan tajuk tu, apa kamu nak cerita? Kesan ke, langkah ke, ciri-ciri ke, cara-cara ke? Itu dia. Format ni kita nak tahu supaya kita nak tahu karangan kita nak tulis ni karangan apa. Okay, format mungkin dia bagilah. Kita pun tahu memang rumusan dia tak pernah lagi dia keluarnya ringkasan ke ulasan, tak ada. Dia memang bagi rumusan. Okay, so bila tak bagi tema kata kunci, ianya secara tidak langsung memaksa anda untuk baca full. Dia bagi bahan bukan satu, dia bagi 2. Ataupun dia boleh suka hati dia nak bagi 3. Well, ikutkan kalau saya tengok apa di SKP ataupun formatnya, dia bagi 2 bahan lah. Okay, bahan pertama, bahan kedua. Dan yang antara yang best lah, selain daripada kita cerita macam susah aja rumusan ni, antara yang best lah format KSSM ni, kamu tidak perlu memikirkan huraian, mahupun kamu tak perlu memikirkan tomahan-tomahan. Semua tu tak payah fikir. Okay, kesilapan-kesilapan dan sebagainya, takut huraian tak tahu dan sebagainya. Isi dia dah bagi, kamu kena bawa keluar je. Kamu tak ada lagi isi tersirat, kamu hanya ada isi tersurat saja. Okay, nisbahnya masih lagi 6-2. Okay, nisbahnya masih lagi 6-2 tu apa je? Tersurat 6, tersurat satu lagi 2. Macam itulah. Okay, total 8 lah tersurat. Okay, mungkin bahan pertama dia bagi petikan. Lepas tu bahan kedua dia akan bagi
Mungkin gambar ataupun poster ke iklan ke, tapi tema lebih kurang sama. Yang berbeza ialah kata kuncinya saja. Boleh faham saja. Kalau kata saya laju sangat bagi tahu saya memang saya memang kadang-kadang shock sendiri. Okay, so itu basically lah pasal rumusan tu gapo dia. Gapo dia. Okay, so next one. Pemahaman. Kita selesai rumusan, mungkin ada yang tanya, boleh tanya nanti. Saya akan get back balik pasal tadi tu. Okay, ini kita ada bahagian pemahaman. Pemahaman ni apa? Selalunya pemahaman ni untuk cerpen pun dia akan keluar bentuk pemahaman. Rumusan pun lepas dia dah suruh kamu buat rumusan tu, selepas tu dia akan ada soalan pemahamannya. Dan dalam pemahaman tu lah ada kebat punya soalan. Faham? Okay, ada kebat punya soalan dalam ni. Okay, bukan saja untuk novel. Bukan novel lah. Bukan saja untuk rumusan, maaf. Bukan ada pemahaman dengan B. Di mana ada pemahaman, di situ ada kebat. Okay. So untuk bahagian cerpen ni akan ada dua bahagian lah. Satu prosa moden, satu prosa tradisional. Dua-dua ada kebat. So dekat sini bukan kita nak kena takut dengan kebat. Habis tu saya cakap nak kena takut. Bukan kena takut. Cuma kalau kata kamu tahu cara menjawabnya, it will be very easy. Very easy, guys. Okay. Sebab kamu tahu kebat ni dia bermain dengan markah sebenarnya. Dan cara kamu jawab. Isi mungkin kita ambil purata lah. Isi kebanyakannya pelajar tak ada masalah untuk fikirkan. Memang saya tahu ada masalah, ada setengah tu yang tak boleh nak fikir kan. Tapi kita ambil purata, rata-rata pelajar boleh fikirkan isi. Tapi cara mereka menulis ataupun menjawab, itu yang menentukan anda 4 markah ke tidak, tuan-tuan. Ya, memang macam ceramah agama. Serius. Okay, nak begitu penting lah. Okay, sebab idea dia tak cukup. Cara kamu tulis tu salah, itu yang menyebabkan kamu tak dapat full mark. Mungkin 4 markah penuh, tapi kamu hanya dapat 1. Mungkin ada satu pernah kau dialog ni keluar daripada korang. Saya tulis panjang-panjang, markah dia 2 je, asal tak dapat 4. Itulah sebabnya teknik menjawabnya salah. Idea dia. Okay. So itulah basically apa tu kebat dan sebagainya. Okay, so soalan pemahaman macam saya kata, di mana ada pemahaman, di situ ada kebat. Okay, yang menentukan kebat kamu 4 markah ke 2 markah ke ialah cara jawab. Ini nombor 1 lah. Okay, kenapa kita nak dapat 2 markah sedangkan kita boleh dapat 4, guys? Yang lelaki setuju? Buat apa dapat 1 kalau kita dapat 4? Yang perempuan pun saya tahu setuju lah. Kita cerita pasal markah. Okay, jangan salah anggap. Buat apa dapat 1 markah kalau kita boleh dapat 4? Kan? Okay. Selalunya lah antara majoriti masalah sebenarnya daripada tak tahu nak jawab dan sebagainya, antara yang tak dapat 4 markah ni ada malas nak jawab. Ada juga penyakit ni kan, malas nak jawab, so dia jawab isi je. Tak apalah, kalau daripada 4 tu saya dapat 2 kan je. Okay, saya bagi 2 okey lah. Okay, jangan. Selagi boleh dapat 4, cukup anggota 4. Okay. Okay. So next one, kita ada bahagian bina ayat. Ya, bahagian bina ayat ni dia juga boleh keluar. Okay, dia macam-macam jenis juga boleh tanya kamu. Antaranya satu jenis, satunya dia boleh keluar bagi perkataan. Dia akan bagi perkataan dekat kamu. Okay, dia akan bagi perkataan mungkin dalam, seingat saya, minta maaf kalau tak ingat, dalam 6 perkataan. Dia suruh kamu buat bina ayat 6 perkataan tu. Perkataan yang dia bagi itulah yang membezakan jenis-jenis soalan bina ayat ni. Satu dia boleh bagi perkataan yang lebih kurang sama je bunyinya. Contoh, bukan sepak, basuh. Yang kedua dia bagi tahu membasuh. Yang ketiga dibasuh. Okay, so itu antara perkataan lebih kurang je. So dekat situ walaupun perkataannya akalnya sama, tapi membezakannya imbuhan. Dia jadi perbuatan tu dah lain. So that's why kadang-kadang pelajar stuck, jam. Itu satunya. Okay, satu lagi jenis bentuk soalan bina ayat boleh keluar. Satu lagi dia bagi senang. Perkataan tu memang lain-lain, faham? Okay, so lain-lain. Contoh perkataan pertama tu mungkin dia suruh bagi menatang. Okay, nombor 2 dia akan bagi menyepak. Nombor 3 dia bagi menebas. Memang lain-lain, tak ada kena-mengena. Macam tadi tu, yang first tu memang kita panggil paling susah lah kalau untuk bina ayat. Okay, so dia dua jenis bentuk dia. Sama ada dia bagi perkataan yang lebih kurang ataupun dia bagi perkataan yang memang lain-lain. Kalau yang lain-lain tu lah yang ditunggukan oleh pelajar-pelajar. Maksudnya senang. Okay,
Dekat binayat ni diuji apa? Setiap ayat yang kamu buat hanya menyumbang satu markah guys. So bila satu markah ni ramai yang ambil remeh. Bayangkan UPSR pun dia punya binayat kena ada huraian ataupun bagi sebab, bagi kesan, bagi tahu kenapa dia masak, kenapa dia buang sampah, semua tu kena bagi. Itu UPSR kan. Yang gua nak SPM ni agak-agak boleh buat Ali pergi ke kedai titik. Itu kesilapan. Bila dia nampak ada satu markah je, saya takkan nak buat banyak ayat. Tapi bayangkanlah, itulah perumpamaan standardnya. Satu markah kamu full ayat macam itu. Okay. So bina ayat ni antara kesilapan-kesilapan ini sama bila datang ke kes bina ayat, kesalahan daripada darjah 4 sampai ke form 5 hampir sama. Antaranya ialah tak jaga huruf besar kecil. Salah-salah macam gitu. Dalam markah satu, salah pula huruf besar kecil, berapa markah nak dapat? Ada setengah tu pemeriksa yang strict dengan kosong aja lah. Okay, ataupun ada setengah pemeriksa yang dia longgar sikit, dia bagilah setengah. Okay. So, dekat sini kesalahan yang pertama yang paling ramai tak jaga huruf besar kecil. Kata nama am, kata nama khas. Kata nama am, kata nama khas darjah 3 guys. Darjah 3. You count this finger 3. Okay, darjah 3. Sampailah ke form 5 no. Dok belajar lagi faham. Kita dok mengaji lagi dok topik ni. Okay. So okay, tak saya orang KL. Okay. So bina ayat ni kesalahan pertama jangan salah huruf besar kecil. Yang kedua salah eja pun ada. Ada adu penyakit juga. Eja salah lagi dekat dekatan 5 dekatan 4. Okay. Television dia ejanya bahasa Inggeris. Okay, contoh. Okay, kesalahan ejaan ni kita tahu banyak lah. Ejaan tu rapat, sepatutnya dia ejanya jarak, itu pun kategori kesalahan ejaan. So banyak. Kesalahan ejaan ni pun rata-rata antara top kesalahan untuk binayat lah. Lepas tu kesalahan yang ketiga, yang beranggapan ayat mereka tu tak perlu ada huraian ataupun sebab kesan buat benda tu. At least. Okay. Dekat binayat ni juga, kamu ada rules tau untuk binayat ni. Dia akan bagi tahu dekat arahan tu. Okay, dia akan bagi tahu dekat arahan tu apa rules bila binayat ni. Jawapan kamu mestilah tak mengubah maksud ataupun tak boleh jadikan dia sebagai kata nama khas dan tak boleh jadikan dia peribahasa. Okay, contoh dia bagi perkataan basuh. Katakanlah dia bagi perkataan basuh. Kamu jadikan dia nama. Ayah membeli kereta jenama basuh. Tak boleh. Mana jenama tu up to me, tapi itu maksud dia kata nama khas tak boleh. Ataupun dia bagi perkataan bulan, kamu jadikan dia peribahasa bagai bulan di pagar bintang. Contoh, tak boleh ayat macam tu. Itu ialah rules untuk bina ayat. Okay, so markah tak banyak, tapi tak senang untuk skor satu tu. Kalau kamu tak aware dengan kesilapan yang saya pernah cerita ni, supaya kamu dapat elakkan lah, kita bagi tahu. Alright, so basically okay, duk cerita-cerita kita dah lagi 3 minit je sebenarnya. Okay, so ini adalah kertas dua. Kertas satu saya tak tulis kat depan sebab kertas satu ni memang totally pasal karangan. 2 je, seulang balik. Respon terhad, respon terbuka. Respon terbuka dan respon terhad ni beza dia apa? Patah perkataannya. Okay, selalunya respon terhad ni tak susah. Kenapa? Sebab dia bagi bahan. Kamu tak perlu fikir isi, kamu hanya perlu fikir cara nak buat jadikan dia karangan je. Berbanding dengan kertas karangan respon terbuka, dia bagi pilihan 1 hingga 6, 1 hingga 5. Pilih satu untuk buat. Okay, dekat situ boleh jadi dia bagi pilihan tu syarahan ke, dia bagi ulasan punya format ke. Okay, dia boleh bagi macam-macam lah, berita. Okay, macam selalunya macam selalu student dengan saya akan lebih kepada minta mereka pilih yang berformat umum. Berformat umum. Berformat umum ni lebih pada kau kalau mesti pernah dengar langkah-langkah, okay, cara-cara menangani, okay, kesan-kesan perbuatan, macam gitu. Soalan-soalan yang lebih general dan senang untuk kita fikirkan. Bukan saya tak galakkan untuk kamu pilih yang jadi berformat, tapi kalau kamu daripada lahir memang dah buat topik berformat ni, go on. Maksudnya kamu yakin kamu dengan format tu tak ada hal. Okay, cumanya kita mencegah sebelum merawat. Serius lah. Mencegah sebelum merawat. Okey, betul. So kita ambil langkah hati-hati. Baik kita ambil yang tak ada format. Sebab apa? Kalau kita pilih yang berformat, disebabkan salah format, kita akan markah hilang. Itu antaranya.
Okay, so basically inilah dia mengenai kita satu, kita ada format KSSM kamu tingkatan 4 terima kepada yang tingkatan 4 tu. Selamat hadir ke KSSM. Apa nama format KSSM ni, daripada PT3 ke KSSM. Tak ada banyak sangat beza, dari segi novel sama saja. Dari segi rumusan ada berkaitan, tata bahasa still the same. Okay, cuma ada bentuk soalan baru je. Untuk kamu yang tingkatan 4 lah. Okay, bentuk soalan yang baru, betul, saya setuju. Untuk yang tingkatan 5, sepatutnya kamu dah kuasai basic. Sepatutnya untuk KSSM ni at least 40% atau 50% dah settle untuk half quarter 2021 ni. Kita panggil quarter pertama. Okay, kalau kata belum, okay, buat langkah awal. Okay, buat langkah awal untuk kita tancap balik apa yang tertinggal lompong-lompong tu. Takkan ialah adalah pun tak tahu beza lagi. Macam ni nak dapat markah yang elok. Okay, siapa makan cili, dia rasa Okay, so itu saja sebenarnya mengenai ataupun spend time dengan korang selama 30 minit ni untuk kita ceritakan tentang format KSSM. Sebab kamu tak lama lagi akan pergi ke sekolah. 8 bulan tak silap saya, betul? 8 bulan sekolah akan dibuka dan kita insyaAllah harapnya dengan ada vaksin ni kita boleh seperti biasa dan pergi bazar. Serius. Tak nak lagi raya setakat rumah belakang, rumah depan, rumah tepi. Okay, kita nak balik kampung dan sebagainya. So, insyaAllah kita akan di live yang akan datang kita akan jumpa lagi untuk bincangkan lagi topik-topik ni. Nantikan lagi di Lazum Education YouTube channel. Okay, dan Facebook juga Instagram. Kita memang kalau live serentak ni, kalau korang buka tab banyak Facebook, Instagram memang sama. Orang yang sama. Farid Lazum Education, Ketua Unit Bahasa Melayu. Jumpa lagi di masa akan datang. Bye bye. Peace. Assalamualaikum. Selamat malam.